Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Azura selaku pensyarah bagi SSYM 1023 kumpulan B bagi subjek Human Growth and Development. Nama diberi Muhammad Ikhwan Khomini bin Muhammad Irhamuddin, nombor metrik S281169, ijazah sarjana muda kaunseling dengan kepujian Universiti Utara Malaysia, semester yang kedua tahun yang pertama. Saya selaku pembentang yang pertama akan membentangkan tentang pengenalan bagi kajian kes yang kami telah jalankan. Kajian kes yang kami telah jalankan iaitu kajian kes mengenai isu penjagaan kesihatan bayi sejak dalam kandungan yang mana dan kesan ke atas perkembangan bayi tersebut. Kajian ini juga merangkumi beberapa aspek, antara aspeknya ialah perkembangan kesihatan, nutrisi makanan dan persekitaran ibu hamil yang mana akan mempengaruhi kesihatan dan perkembangan bayi tersebut. Kajian ini juga menitik beratkan bahawa betapa pentingnya ibu-ibu hamil untuk mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan juga makanan bernutrisi lain untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kajian ini juga menitik beratkan bahawa ibu hamil diminta untuk tidak mengambil atau dilarang sama sekali untuk mengambil sebahan-bahan terlarang seperti rokok, minum beralkohol dan juga dadah kerana akan memberi impak kepada kesihatan dan juga pertumbuhan perkembangan bayi sejak dalam kandungan lagi. Seterusnya, pembentang yang kedua iaitu Adawiyah akan membentangkan tentang pengenalan responden. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Azura dan rakan-rakan sekalian. Terima kasih Saudara Ikhwan atas pembentangan anda sebentar tadi. Nama saya Siti Nur Adawiyah Kamarina binti Muhammad Nazaimi, nombor metrik 281326. Jadi pada hari ini saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai responden yang telah kami temu bual. Kami telah menemu bual responden kami menggunakan panggilan suara dan juga perbualan menggunakan aplikasi WhatsApp. Nama responden kami ialah Mimi Haryanti binti Muhammad Aris dan lebih mesra disapa sebagai Puan Mimi. Beliau berusia 41 tahun dan sedang berkhidmat sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah menengah yang terletak di Bandar Taiping, Perak. Puan Mimi mempunyai seorang cahaya mata lelaki yang dilahirkan secara normal yang kini berusia 9 bulan. Bayi Puan Mimi bernama Muhammad Aish Zafran bin Azri dan pada bulan ini Aish berusia 9 bulan. Antara kemahiran psikomotor yang telah dikuasai oleh Aish ialah seperti memegang cawan, menggenggam bola, melambai tangan tanda bye-bye dan juga Aish sudah mula bertatih. Anda dapat lihat pada gambar di bawah, gambar pertama menunjukkan gambar Aish Zafran semasa berusia 2 bulan dan gambar kedua adalah gambar Aish Zafran yang terkini iaitu berusia 9 bulan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Selamat sejahtera. Nama saya Pratana Perempuan Gananason dan nombor metriknya ialah 267674. Saya merupakan pelajar semester 5 dan jurusan saya adalah pentadbiran perniagaan. Melalui temu bual yang telah dilakukan bersama Puan Mimi Haryanti binti Muhammad Aris, saya dapat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kepentingan bayi mendapat nutrisi dan pemakanan lengkap. Makanan pelengkap adalah makanan yang diberi kepada bayi dalam bentuk pepejal atau separa pepejal, selain daripada susu ibu atau susu formula. Menurut responden, apabila bayi seawal usia 6 bulan, ini adalah masa yang paling optimum dan sesuai bagi seorang ibu untuk memperkenalkan makanan pelengkap kepada bayi. Selain itu, Puan Mimi berkata bahawa bagi bayi yang tidak menerima susu ibu, bayi boleh menerima susu formula rumusan
bayi seperti berjenama Lactogen untuk melengkapkan nutrisi dan pemakanan bayi tersebut. Seterusnya, Puan Mimi mengatakan bahawa amalan pemakanan ibu hamil seperti kurma dan susu kambing dapat memberikan impak positif kepada ibu dan bayi. Kurma dan susu kambing adalah salah satu makanan sunnah yang terbukti secara saintifik dapat memberi tenaga dan melancarkan peredaran darah kepada ibu hamil. Ibu perlu menerapkan cara pemakanan bayi menggunakan piramid makanan dan beri kepada bayi makanan pelengkap yang dimasak oleh ibu untuk menerapkan pola hidup yang sihat. Setiap bayi harus disediakan dengan makanan yang dimasak sendiri oleh ibu bayi. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akram bin Muhammad Lut. Nombor matrik 278804. Saya akan menerangkan tentang 4 kepentingan bayi mendapat nutrisi dan pemakanan yang lengkap. Yang pertama, menurut responden, bayi seharusnya perlu makan mengikut kerelaan dan masa yang telah ditetapkan. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan bayi menerima nutrisi secukupnya. Yang kedua, menurut responden, jadual makanan bayi dapat membantu penghadaman dan pembesaran bayi. Yang ketiga, menurut responden, bahan perasa tambahan tidak digalakkan untuk ditambah ke dalam makanan bayi. Yang keempat, menurut responden, ibu bapa perlu menggunakan buku panduan pemakanan bayi sebagai rujukan sekiranya bayi mempunyai sebarang alergi atau masalah kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khalijah binti Mulkam, nombor matrik 279954. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang kesan pengambilan nutrisi dan pemakanan yang lengkap terhadap perkembangan bayi. Nutrisi merupakan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat mengikut jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh badan. Pengambilan nutrisi dan pemakanan yang lengkap sangat penting kerana akan memberi kesan kepada perkembangan bayi. Kesan yang pertama ialah bayi yang mendapat nutrisi dan pemakanan yang mencukupi akan menunjukkan perubahan fizikal iaitu peningkatan berat badan. Sebagai contoh, menurut responden, bayi beliau menunjukkan peningkatan berat badan yang sesuai dengan umurnya. Hal ini kerana semasa hamil, responden telah menjaga pemakanan dengan mengambil pemakanan yang berkhasiat dan seimbang. Beliau juga telah memberi makanan yang berkhasiat kepada bayi yang setelah lahir. Selain itu, kesan pengambilan nutrisi yang mencukupi juga akan memberi tenaga kepada bayi untuk melakukan aktiviti psikomotor seperti meniarap, merangkak dan duduk sendiri. Bayi juga akan mendapat kemahiran motor halus seperti menggenggam brokoli atau sayur lobak merah semasa ingin makan. Seterusnya, bayi juga akan mempunyai perkembangan emosi yang baik jika mendapat nutrisi yang secukupnya. Perkara ini dapat dibuktikan dengan hasil dapatan kajian kami, iaitu apabila kami menemu bual responden menyatakan bahawa bayi beliau menunjukkan emosi yang baik, seperti ketawa dan bertepuk tangan apabila ternampak bekas makanannya. Hal ini menunjukkan bahawa pengambilan nutrisi akan mempengaruhi emosi bayi. Oleh itu, pengambilan nutrisi dan pemakanan yang lengkap sangat penting kerana akan mempengaruhi perkembangan bayi dalam pelbagai aspek. Okey, setakat ini saja perkongsian saya tentang kesan pengambilan nutrisi dan pemakanan lengkap terhadap perkembangan bayi. Sekian, terima kasih. Saya Siti Nur Afrina binti Muhammad Syarif, nombor matrik 278620, mengenai kesan pengambilan nutrisi dan makanan pelengkap yang membantu perkembangan bayi dapat dilihat melalui perkembangan bahasa di mana bayi responden pada usia 8 hingga 9 bulan sudah boleh bercakap menggunakan kosakata dan juga perkataan yang ringkas seperti ma dan juga pa. Seperti yang kita tahu, bertutur dan juga percakapan ini merupakan perkara yang lebih rumit berbanding dengan pergerakan. Maka ibu bapa berperanan untuk memberikan nutrisi dan makanan yang baik kepada bayi mereka.
Selain itu, dari segi perkembangan sosial pula, bayi yang berkembang dengan baik dapat berinteraksi dan bertindak balas dengan orang sekelilingnya, sama ada dengan ketawa, membuat mimik muka, melambai tangan dan sebagainya. Bayi responden pada mulanya lebih suka untuk bermain berseorangan, tetapi mula berangsur-angsur untuk bersosial dengan orang sekelilingnya. Responden juga berpendapat bahawa perkembangan bayi ini sangat dipengaruhi oleh pengambilan makanan yang sihat dan juga nutrisi yang mencukupi, kerana nutrisi yang mencukupi ini berperanan penting dalam membantu bayi untuk melakukan kegiatan sehariannya. Akhir sekali, bayi juga dapat menguasai setiap tahap perkembangan dengan baik dan cepat, sama ada secara fizikal dan juga mental. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebagai contoh, sepatutnya pada umur 9 bulan, bayi sudah dapat duduk dan berdiri dengan stabil. Tetapi, jika bayi itu tidak mendapat makanan yang baik dan juga nutrisi yang kurang, maka proses perkembangan itu akan menjadi perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasina binti Nazar Muhammad. Saya akan terangkan tentang teori yang berkaitan dengan perkembangan. Okey. Perkembangan ni sangat penting untuk kita mengetahui sebab dalam tu kita boleh tahu macam mana seorang itu berubah dari semasa ke semasa. Maksud perkembangan adalah perubahan tingkah laku yang berterusan dan teratur. Semua perubahan dalam perkembangan ni akan bantu individu dalam proses mencapai kematangan. Perkembangan ni kita akan lihat dalam bentuk kualiti bukannya kuantiti. Maksudnya kita tak boleh kata secara accurate. Okey, 4 bulan ni dia boleh bercakap, 6 bulan ni dia boleh merangkap, macam tu tak boleh. Dia mengikut bagaimana seorang itu proses pembesaran dia. Okey, antara ciri-ciri perkembangan adalah dia berperingkat, iaitu daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Seterusnya, dia keadaan yang sama tapi dalam keadaan yang berlainan. Maksudnya, semua budak akan melalui perkembangan yang sama, cuma dalam tempoh masa dia berubah. Seterusnya adalah saya akan terangkan tentang prinsip pertubuhan, iaitu yang pertamanya adalah ada kepala ke kaki, iaitu cephalocranial. Okey, dia maksudnya dia struktur dan fungsi berlaku di bahagian kepala terlebih dahulu. Maksudnya kita membesar dari atas ke bawah. Yang kedua adalah tengah ke kiri, ke tepi. Dia tengah badan ni mengalir ke hujung anggota. Maksudnya daripada tengah badan sampai ke hujung anggota lah. Seterusnya adalah struktur perkembangan terlebih dahulu sebelum fungsi. Perlu kuat. Maksudnya fungsi suatu benda tu dia kena kuat sebelum benda tu membesar. Contoh dia nak pegang barang, fungsi dia kena kuat dulu. Maksudnya dia mengetahui fungsi tu dulu sebelum untuk tu berkembang. Konkret kepada abstrak, kadang-kadang punya upaya mental untuk memikirkan objek yang dilihat. Maksudnya dia boleh tahu objek yang dia boleh lihat sebelum dia boleh tahu. Contoh kita bagi tahu dia, itu pensil, itu ni, dia boleh tahu. Daripada kita cakap, hari tu mak bagi ni kan, tak budak-budak takkan faham. Yang last kali adalah egocentric kepada pandangan orang lain. Maksudnya dia akan fikir pasal dia je. Budak-budak akan fikir pasal diri dia. Dia tak akan fikir pasal orang lain. Dia dah berumur baru dia akan mula memikirkan pasal orang lain. Teori yang berkaitan adalah teori perkembangan Arnold Gesell. Arnold Gesell ni dia mengatakan biologi tingkah laku individu berkembang mengikut jadual masa yang tetap. So yang pertama adalah peringkat umur 0 hingga 1. Dia boleh hasilkan tangisan yang berlainan. Untuk tangisan lapar, ada tangisan berlainan ibu. Peringkat kedua adalah 1 hingga 2 tahun. Masa tu kanak-kanak berjalan. Peringkat ketiga adalah kanak-kanak dah boleh makan. Peringkat keempat, kanak-kanak boleh menunggang basikal. Peringkat kelima, dia boleh bersosial. So itu adalah peringkat-peringkat dalam teori Arnold Gesell. So Arnold Gesell dia bagi tahu walaupun dia akan menetapkan umur, tapi tak semestinya semua ni berlaku dalam umur yang itu. Ada kanak-kanak akan awal, ada kanak-kanak akan lambat mengikut dia punya perkembangan. Macam mana apa makanan yang dia makan. Contohnya kanak-kanak yang dia bela dengan lebih banyak makanan berkualiti, lebih banyak makanan yang baik, berhasil dia akan berkembang lagi cepat berbanding mereka yang susah dapat makan semua tu. So itu saja. Terima kasih daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafiqah binti Cik Syukri, nombor matrik 279925. Saya akan menerangkan tentang serba sedikit apa yang kami dapat daripada pelaksanaan kajian KIS ini. Secara majoritinya, setiap ahli kumpulan kami mendapat manfaat selama menjalankan kajian KIS. Salah satunya dari segi pemakanan. Setiap individu dalam kumpulan kami sedar akan perlunya menitik beratkan gaya pemakanan yang sihat, di mana gaya pemakanan yang sihat ini perlu diamalkan tanpa mengira lapisan usia. Selain itu, kami juga dapat pelbagai pengetahuan baharu setelah mendengar perkongsian pengalaman daripada Puan Mimi. Antaranya ialah kami dapat mengetahui tentang betapa pentingnya penerimaan bayi terhadap makanan pelengkap seawal usia 6 bulan. Walau bagaimanapun, aspek yang paling penting sepanjang melaksanakan kajian KIS ini adalah aspek kerjasama. Tanpa kerjasama daripada kesemua ahli kumpulan kami tidak akan mendapat melaksanakan tugasan ini dengan jaya. Akhir kata, kami berpendapat bahawa tugasan yang berkaitan dengan kajian KIS ini sangat bermakna bagi kami kerana kami dapat pelbagai faedah sama ada dari segi ilmu pengetahuan maupun kemahiran. Tambahan pula, kami dapat membiasakan diri untuk berurusan dengan pihak luar. Saya takat itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.